menyatakan bahawa ini terdapat beberapa orang akan menjadi kluster mahkamah. Dan ini amat mengejutkan saya apabila Ketua Penerangan UMNO, Saudara Hisham Jalil, menyatakan secara terbuka. Dia kata, dia berkias mula tu, dia sepatutnya dia kata Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan pemimpin Parti Peribumi Bersatu Malaysia disarankan untuk bersedia dihadapkan ke mahkamah susulan dakwaan kes rasuah pengundi dan skandal penyalahgunaan dana kerajaan. Ini ucapan terbuka yang dilontarkan oleh Saudara Hisham Jalil. Dia selaku Ketua Penerangan Malaysia, dia memanglah dia membalas kenyataan timbalan Presiden Bersatu. Kerana Presiden Bersatu itu mempertikaikan agar Saudara Datuk Zaid Hamidi direhatkan dari jawatan timbalan menteri. Jadi dia kata Faizal tak seharusnya mencampuri urusan Datuk Seri Zahid kerana ia merupakan hak dan budi bicara Perdana Menteri, betul. Jadi bila Saudara ini Hisham Jalil mengatakan daripada kamu sibuk dengan kes mahkamah orang lain dan pemimpin UMNO yang telah berlangsung selama lebih 4 tahun di mahkamah akibat pendakwaan terpilih oleh pimpinan daripada parti kamu dulu, dia kata saya sarankan kamu atau rakan-rakan kamu dalam parti kamu bersedialah untuk dihadapkan ke mahkamah pula dan menjadi kluster mahkamah 2.0. Ini artinya saudara dalam masa terdekat tentulah ada penangkapan, tentulah ada pertuduhan. Saya tak tahu, ini dilontar oleh Saudara Hisham Jalil. Dia beri amaran kepada Faizal dan pemimpin Perikatan Nasional agar jangan mengalihkan isu berkaitan rasuah yang dipanggil sedekah. Itu keadaannya saudara. Wawani pun melaporkan juga. Sementara itu, ada satu lagi saudara, saya pun terkejut menerima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Abdul Rahman Bakar dari Terengganu. Sebab dia kata, ini kes berat ni, dia kata. Kes berat kerana melibatkan mantan menteri. Seorang menteri, dia kata, saya tak boleh sebut nama lah saudara, belum dituduh di mahkamah dan sebagainya. Dia kata ini kes berat kerana dia kata saya kenal Tycoon ni, Tycoon yang dikatakan juga terlibat dalam pemberian wang dan sebagainya, beri hadiah dan sebagainya. Dia kata saya kenal Tycoon ini, dia kaya, pakai kereta James Bond. Dan keadaan ini tentulah mantan menteri itu tidak selamat, dalam bahaya katanya. Siapakah dia itu? Tunggulah saudara, saya tak boleh sebut namanya. Tapi artinya mantan menteri ini akan juga menjadi kluster mahkamah. Saudara Rain banyak honor apa dia buat kat Perak, itu pun pasti berlaku juga saudara. Dan saya juga melihat bagaimana tiba-tiba hari ini kita dah bercakap Dr. Mahathir sudah lah, masih lagi hari ini tiba-tiba dia menulis sesuatu tentang Dr. Najib begitu begini. Jadi saya terfikir, kenapa begitu? Rupa-rupanya sekarang dia dalam keadaan yang penuh kegelisahan apabila kes macam Sulu, kes Pulau Batu Putih sudah pun dibuka semula dan pihak pimpinan kerajaan menyatakan kerajaan akan menyiasat secara telus mereka yang bertanggungjawab juga akan dibawa ke muka pengadilan kerana berlakunya pengkhianatan terhadap negara. Padanlah dia melatah saudara. Mungkin juga. Jadi sebab itu apabila kerajaan mengumumkan akan ambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang disebabkan cuai ataupun misfeasance dalam bahasa undang-undangnya, dan menarik balik tuntutan negara ke atas Pulau Batu Putih. Ini keadaannya. Sebab itu dia menulis. Dan bila saya dengar pula tadi, laporan saya dapat perbicaraan berhubung dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, keadaan semakin menyerah. Dalam perbicaraan kes 1MDB hari ini, bekas pengurus perhubungan awam, perhubungan M-Bank, iaitu Jona Yu Gingping, dia mengaku gagal menguruskan akaun peribadi Datuk Seri Najib apabila tidak berhubung terus dengan mantan Perdana Menteri itu berhubung transaksi dalam akaunnya. Artinya tidak berhubung Datuk Najib atas transaksi dalam akaun beliau. Sebaliknya, pendakwa itu berurusan dengan ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Jo ataupun Jolo. Dia tidak berhubung dengan Datuk Najib, dia berhubung dengan Jolo. Dan mengesahkan transaksi wang keluar masuk serta penukaran wang asing yang dipersetujui oleh Jo Telo, bukannya Datuk Seri Najib. Geng Peng ketika disoal balas peguam bela Tan Sri Muhammad Syarif Safi Abdullah dalam kes rasuah dan pengubahan wang haram,
mengaku berhubung dengan Joloh walaupun tidak ada apa-apa secara bertulis yang memberi kuasa kepadanya untuk berbuat demikian. Bila soal jawab lagi, dia pun bersetuju dengan Muhammad Syafiee bahawa tiada apa-apa dokumen bertulis daripada Datuk Najib yang menyatakan bahawa Joloh boleh berurusan dengan akaun terbabit. Jadi dalam hujahnya, Tan Sri Muhammad Syafiee berkata, terdapat banyak bukti yang menunjukkan saksi itu berurusan terus dengan Joloh bagi mengesahkan tak saksi dalam akaun anak guamannya dan mempersoalkan adakah saksi diberi kuasa untuk buat demikian. Geng bagaimanapun mengulangi keterangan sebelum ini bahawa beliau kebiasaannya berurusan dengan Joloh kerana ahli perniagaan itu memulakan pembukaan akaun bank peribadi Datuk Seri Najib. Ini yang dibicarakan di mahkamah ini, saudara. Sebelum ini saksi itu pernah memberi keterangan bahawa beliau juga akan berurusan dengan pemegang mandat akaun Datuk Seri Najib yang juga bekas ketua pegawai eksekutif SRC International dan Berhad, Nek Faizal. Sebab itu saya katakan sekarang ni kena bawa Nek Faizal. Barulah berjelas lagi. Geng kemudian tanya sama ada Datuk Najib diminta menandatangani sebarang borang yang menunjukkan bahawa bekas Perdana Menteri itu seorang yang terdedah secara politik ketika membuka akaunnya. Bagaimanapun dia berkata tidak pasti mengenai perkara tersebut kerana ia membaikkan urusan cawangan. Jadi dokumen sedemikian tidak pernah ditunjukkan kepadanya dan sewaktu siasatan kes malah beliau juga tidak mempunyai akses kepada sistem akaun semasa M-Bank. Geng seterusnya bersetuju. Dia bersetuju dengan Tan Sri Muhammad Syafiee bahawa beliau dan bank tidak memaklumkan kepada Datuk Seri Najib mengenai transaksi wang berjumlah 800 juta dolar Amerika ke akaun peribadinya. Geng beritahu mahkamah khidmatnya di M-Bank telah pun ditamatkan berkaitan dengan akaun Datuk Seri Najib. Bagaimanapun beliau tidak diberikan surat tunjuk sebab oleh pihak bank. Ini perbicaraan akan bersambung pada hari Isnin nanti. Jadi nampak sekarang ni saudara dah menyerlah. Dia dalam kegelian lah. Itu keadaannya saudara. Saya tak tahu apa nak jadilah saudara. Suasana semakin kusut, semakin bercelaru nampak agaknya. Semakin bercelaru. Ini sebab itu sekarang ni saya melihat ada usaha sedang menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terus terang saya katakan, tadi saya berbual dengan Bapak Menteri Tengku Razali, dia kata, did you understand, did you realize or not, ada usaha menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, yes, dia faham. Dan bukan hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, malahan kalangan menteri. Tapi dia tidak menafikan bahawa kalangan menteri-menteri yang ada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada juga yang mereka mendedahkan suasana itu untuk membolehkan orang attack Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu keadaannya. Dalam keadaan begini, kita juga menuntut agar SPRM segeralah menjelaskan berhubung kenyataan mereka siasatan rasuah politik. Ini juga perlu dilakukan sesegera mungkin. Kita tak boleh tunggu lama-lama lagi lah, saudara. Dan saya berhubung dengan apa yang berlaku di Ibu Pejabat UMNO saat ini, teman-teman saya masih lagi belum menghantar kiriman. Saudara Din Ho, kenapa lambat sangat kes Datuk Najib diselesaikan? Semakin semakkan kehakiman. Kesian Datuk Najib masih menunggu kat dalam lama-lama sebabkan kesalahan yang tak dilakukan. Saudara Din Ho, saya tak boleh kata apa, itu proses mahkamah. Saya tak boleh nak menjawab bagi pihak mahkamah dan saya pun tidak mahu terjebak dalam contempt of court, saudara. Saudara Azman Afendi, betul ke kes Batu Putih dan YMD ada bersangkut paut dengan ceritanya pesaka melelong Batu Putih pada Singapura? Wallahu a'lam bisawab. Ini akan terjawab apabila kertas putih berhubung Pulau Batu Putih ini akan dibongkar. Saya yakin jangan main-main dengan black belt lady ni, Datuk Azalina ni. Sebab itu saya bersetuju beliau dilantik sebagai menteri di Jabatan Pementeri yang menjaga hal Dewan Undang. Sebab Azalina Osman ni dia bukan kaleng-kaleng. Kalau dia kata itu-itulah, dia tegas, saudara. Dialah yang mengatakan era waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu, dia kata Parlimen dimandulkan. Jangan lupa dia berani bercakap. Saudara John Sky mau dibebas, tak boleh, saudara. Saudara Acah Bentayan juga ramai yang menuntut agar bosku dibebaskan. Kita nak buat macam mana? Sekarang ni keadaan mahkamah dah memutuskan. Jadi proses pembebasan Datuk Seri Najib hanya boleh dilakukan melalui mahkamah. Itu keadaan sebenarnya, saudara. Kita mesti menghormati undang-undang. Dan terpulanglah, saudara Wadi Hana Wadi, Pulau Batu Putih bukan orang-orang Melayu punya. Biarkan saja cuba ambil alih Singapura, Penang yang dulunya hak orang Melayu. Saudara Wadi Hana, saya ini soalnya kedudukan Singapura, Pulau Pinang, Pulau Batu Putih dan sebagainya
Ini terpulang pada pimpinan negara. Mereka yang lebih mengetahui. Kita ada perjanjian-perjanjiannya, saudara. Saudara Ajai Bentayan, dia kata AG perlu ditukarkan. Bagi kita begitu. Dan saya difahamkan. Sebab mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mau rock the boat. Dia tidak mahu melakukan kejutan dalam bidang kehakiman, dan dia akan dilihat seolah membalas dendam. Jangan lupa, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengalami suasana yang sebegitu. Jadi dia tak maulah dilihat dalam berdendam dengan badan kehakiman. Sebab itu dia melihat secara prosedur. AG ataupun Peguam Negara ini kabarnya akan tamat 2 bulan lagi. So mungkin dia tunggu 2 bulan lagi barulah ditamatkan. Mungkin. Saudara Azni Abdul Kadir, Datuk Azraina memang berjiwa besar. Orang macam ini negara kita perlukan. Benar, saudara? Dan ini saya harapkan